Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu doakan murid-murid sentiasa sihat dan bahagia selalu. Selamat datang ke channel Cikgu Nor. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6, tajuk 1, negara Malaysia, dan kita akan fokuskan ke unit 2, bumi dipijak, langit dijunjung. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menghuraikan asal-usul nama negeri. Yang kedua, menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja. Yang ketiga, menyatakan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Dan yang keempat, menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan melihat asal-usul nama negeri-negeri di Malaysia. Malaysia sebuah negara yang telah membangun dan menjadi sebuah negara yang dikenali dan unggul, terutamanya di Asia Tenggara. Malaysia dianggotai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Cuba murid-murid perhatikan peta Malaysia ini. Cikgu berharap murid-murid telah mengingati kedudukan negeri-negeri pada peta Malaysia ini. Hal ini kerana ia akan memudahkan murid-murid untuk fokus dalam pelajaran kita pada hari ini. Kita akan teruskan ke asal-usul nama negeri. Yang pertama, negeri Perlis. Negeri Perlis dikatakan berasal dari nama seorang tokoh iaitu Tok Perlis. Ia juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam iaitu Frau Loi. Frau Loi yang bermaksud kelapa hanyut. Yang kedua, negeri Kedah. Nama Kedah berasal daripada perkataan Kedah yang bermaksud perangkap gajah. Ada juga yang mengatakan nama Kedah berasal daripada perkataan Arab iaitu Kedah yang bermaksud gelas berkaki. Manakala orang India memanggil Kedah dengan nama Kadaram. Seterusnya, negeri Pulau Pinang. Nama negeri Pulau Pinang diambil sempena nama pokok pinang. Pokok pinang ini dikatakan banyak tumbuh di pulau tersebut pada masa dahulu. Jadi nama Pulau Pinang ini diambil sempena nama pokok pinang yang banyak tumbuh pada pulau itu pada masa dahulu. Jadilah nama Pulau Pinang. Seterusnya, asal-usul nama negeri Perak. Nama negeri Perak ataupun nama Perak dikaitkan dengan sejenis logam. Logam yang bernama Perak. Nama Perak juga diambil dari nama Sungai Perak yang mempunyai ikan berwarna putih seperti perak. Seterusnya, asal-usul nama negeri Selangor. Nama negeri Selangor dikaitkan dengan nama Sungai Selangor yang terletak di Kuala Selangor. Asal-usul nama negeri Sembilan. Negeri Sembilan diambil sempena 9 negeri kecil yang disatukan di bawah pemerintahan berpusat di Seri Menanti. Seterusnya, kita hendak mengetahui asal-usul nama negeri Melaka. Menurut sejarah Melayu, nama Melaka diambil sempena nama pokok Melaka. Para mesuara telah bersandar di pokok itu dan beliau bertanya kepada pengikutnya nama pokok tersebut. Pengikutnya mengatakan pokok itu ialah pokok Melaka. Para mesuara menamakan tempat itu sebagai Melaka.
Seterusnya, asal-usul nama negeri Johor. Nama Johor berasal daripada perkataan Arab iaitu jauhar yang bermaksud permata berharga. Nama Johor juga disebut dalam sejarah Melayu sebagai ujung tanah. Seterusnya, kita hendak melihat asal-usul nama negeri Terengganu. Menurut Sultan Terengganu ke-9, iaitu Sultan Omar Riayat Shah, nama Terengganu berasal daripada sebutan Taring Anu. Anu itu dikatakan merujuk kepada harimau. Lama-kelamaan, Taring Anu itu disebut sebagai Terengganu dan sebutan itu disebut sehinggalah sekarang, Terengganu. Seterusnya, kita hendak melihat asal-usul nama negeri Pahang. Nama Pahang berasal daripada sebatang pokok mahang. Pokok mahang ini rebah dan merentangi Sungai Pahang. Seterusnya, kita akan melihat asal-usul nama negeri Kelantan. Menurut sumber Cina, menyatakan nama Kelantan ialah Holantan atau Kolotan. Ada juga menyebutnya sebagai kolam tanah yang akhirnya disebut sebagai Kelantan. Kemudian kita akan melihat asal-usul nama negeri Sarawak. Nama Sarawak berasal daripada nama Sungai Sarawak. Menurut cerita lisan, Sarawak mendapat nama daripada ungkapan serah kepada awak yang diucapkan oleh pengiran muda Hashim kepada James Brooke. Akhir sekali, kita hendak melihat asal-usul nama negeri Sabah. Nama Sabah berasal daripada nama sejenis pisang yang dipanggil pisang Sabah atau pisang Jabah oleh orang Bajau. Baiklah murid-murid, setiap negeri mempunyai pemerintah, ibu negeri dan bandar diraja. Mari kita lihat satu persatu nama gelaran pemerintah, ibu negeri dan bandar diraja untuk 13 buah negeri yang menganggotai Malaysia. Negeri yang pertama iaitu Perlis. Ibu negerinya adalah Kangar. Bandar diraja bagi negeri Perlis ialah Arau. Dan gelaran ketua negeri bagi negeri Perlis ialah Raja. Yang kedua, negeri Kedah. Alostar merupakan ibu negeri Kedah. Anak Bukit merupakan bandar diraja bagi negeri Kedah dan gelaran ketua negeri bagi negeri Kedah ialah Sultan. Yang ketiga ialah negeri Pulau Pinang. Georgetown merupakan ibu negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang tidak mempunyai bandar diraja. Gelaran ketua negeri bagi Pulau Pinang ialah Yang di-Pertua Negeri. Seterusnya negeri Perak. Ipoh merupakan ibu negeri Perak. Kuala Kangsar merupakan bandar diraja negeri Perak. Dan gelaran ketua negeri bagi negeri Perak ialah Sultan. Seterusnya, negeri Selangor. Shah Alam merupakan ibu negeri Selangor. Bandar diraja bagi negeri Selangor ialah Kelang. Dan ketua negeri iaitu gelaran ketua negeri bagi negeri Selangor ialah Sultan. Seterusnya, negeri Sembilan. Negeri Sembilan, ibu negerinya ialah Seremban. Bandar dirajanya ialah Seri Menanti
Dan gelaran Ketua Negeri-Negeri Sembilan ialah yang di-Pertuan Besar. Negeri Kelantan. Kota Baru merupakan ibu negeri Kelantan. Dan negeri Kelantan tidak mempunyai bandar diraja. Gelaran Ketua Negeri bagi negeri Kelantan ialah Sultan. Seterusnya kita hendak melihat negeri Johor. Negeri Johor, ibu negerinya ialah Johor Bahru. Bandar dirajanya ialah Bandar Maharani. Dan gelaran Ketua Negeri bagi negeri Johor ialah Sultan. Okey, ini negeri apa murid-murid? Cuba lihat peta tu. Negeri Pahang. Ibu negeri Pahang ialah Kuantan. Dan Pekan merupakan bandar diraja. Sultan merupakan gelaran Ketua Negeri bagi negeri Pahang. Seterusnya adik-adik, kita hendak lihat tentang negeri Terengganu. Negeri Terengganu, ibu negerinya ialah Kuala Terengganu. Negeri Terengganu tidak mempunyai bandar diraja. Dan gelaran bagi Ketua Negeri Terengganu ialah Sultan. Seterusnya, negeri Melaka. Negeri Melaka mempunyai ibu negeri yang bernama Bandar Melaka. Negeri Melaka tidak mempunyai bandar diraja. Ketua negeri bagi negeri Melaka ialah yang di-Pertua Negeri. Seterusnya, negeri Sabah. Ibu negeri Sabah ialah Kota Kinabalu. Bandar diraja. Sabah tidak mempunyai bandar diraja. Gelaran Ketua Negeri bagi negeri Sabah ialah yang di-Pertua Negeri. Akhir sekali, negeri Sarawak. Kuching merupakan ibu negeri Sarawak. Bandar diraja pula, Sarawak tidak mempunyai bandar diraja. Gelaran Ketua Negeri bagi negeri Sarawak ialah yang di-Pertua Negeri. Secara ringkasnya, pemerintah bagi setiap negeri ialah Raja. Gelaran Raja adalah untuk negeri Perlis. Gelaran Sultan pula adalah untuk 7 buah negeri ini, iaitu Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang. Sementara itu, gelaran Ketua Negeri yang di-Pertua Negeri ialah untuk Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Dan satu-satunya negeri yang mempunyai gelaran Ketua Negerinya iaitu yang di-Pertuan Besar ialah Negeri Sembilan. Baiklah murid-murid, kita hendak melihat kepentingan taat setia kepada Ketua Negeri bagi memenuhi objektif pembelajaran yang keempat. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu menyenaraikan kepentingan taat setia kepada Ketua Negeri, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, kenapakah kita perlu menunjukkan taat setia kita kepada Ketua Negeri? Sebabnya kita adalah rakyat Malaysia. Kita adalah warga negara Malaysia. Menjadi satu keperluan bagi kita sebagai rakyat adalah untuk taat dan setia kepada ketua-ketua negeri bagi negeri-negeri yang menganggotai Malaysia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepentingan taat setia kepada Ketua Negeri. Yang pertama, untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negeri dan negara demi mencapai keamanan dan kesejahteraan. Yang kedua, kesetiaan adalah satu semangat yang boleh menyatu padukan seluruh rakyat. Dan yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghargai
setiap usaha pemimpin yang membangunkan negerinya. Seterusnya keempat, supaya negeri yang kita diami kekal aman dan tiada perpecahan antara rakyat yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum ataupun masyarakat majmuk. Dan akhir sekali, kita taat setia kepada ketua negeri adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ataupun bagi penganut agama lain, mereka hendak mendapatkan keredaan daripada Tuhan yang mereka percaya, mengikut kepercayaan masing-masing. Baiklah murid-murid, dengan berakhirnya perbincangan kita tentang kepentingan taat setia kepada ketua negeri itu, maka berakhirlah sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid faham tentang asal-usul nama negeri yang terdapat di Malaysia dan mengetahui tentang ibu negeri, bandar diraja dan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri yang menganggotai Malaysia. Sampai di sini dahulu kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.